selamat sejahtera semua. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Aina dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu ayat tunggal. Jom. Ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan juga satu predikat. Contohnya, adik sedang makan. Ayat ini mengandungi satu subjek. Tu adik ialah subjek, manakala sedang makan ialah predikat. Okey, apa itu subjek? Mari kita lihat. Okey, subjek bermaksud bahagian ayat yang diterangkan. Okey, subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey, kalau subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan, kalau predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Jadi, untuk menghasilkan ataupun menjadikan ayat yang sempurna adalah dengan adanya gabungan subjek dan predikat. Okey, contoh lain ayat tunggal ialah Ali membasuh kasut sekolah. Okey, kat sini yang mana subjek? Yang mana predikat? Betul. Ali ialah subjek, manakala membasuh kasut di sekolah adalah predikat. Okey, subjek ni adalah perkataan ataupun bahagian yang pertama lah. Okey, Ali ni adalah subjek, manakala bahagian yang kedua sehingga ke noktah ni adalah predikat. Okey, ayat yang belakang ni diterangkan apa subjek buat. Okey, jadi diterangkan bahawa Ali ni membasuh kasut sekolah. Okey, subjek ni selalunya terdiri daripada kata nama. Okey, subjek ni adalah terdiri daripada kata nama, kata ganti nama, okey, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama ataupun kata adjektif. Okey, selalunya kat depan ni subjek ni mewakili orang lah. Okey, ni kata nama, kata ganti nama, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama ataupun kata adjektif yang berfungsi juga sebagai kata nama. Manakala predikat adalah contohnya seperti frasa nama, okey, frasa kerja ni membasuh kasut sekolah, okey, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Okey. Okey, ini adalah contoh ayat tunggal. Okey, ada subjek dan juga ada predikat. Okey, jadi kita teruskan dengan aktiviti hari ini. Okey, aktiviti ni cikgu ambil dalam buku teks awak muka surat 105. Okey, muka surat 105. Awak boleh rujuklah. Okey, aktiviti hari ini adalah membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Okey, awak kena bina ayat tunggal yang betul dengan menyusun perkataan semula. Okey, perkataan dia dah bagi, awak kena susun jadi ayat tunggal yang betul. Okey, tajuknya adalah kemudahan untuk insan istimewa. Siapa insan istimewa ni? Okey, insan istimewa ni orang kelainan upaya. Okey, ataupun kita panggil singkatannya OKU. Okey, Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Okey, Zara dengan rakan-rakan dia baca brosur, okey, tentang kemudahan untuk insan istimewa. Okey, dia dah bagi contoh yang pertama ni, A ni, kita lihat. Okey, dia bagi perkataan live menggunakan khas orang kurang upaya, OKU. Okey, jadi perkataan ni disusun secara rawak. Jadi awak kena susun
menjadi ayat tunggal yang betul. Okey, jadi dah susunlah ni contoh yang pertama. Orang kurang upaya, OKU, menggunakan lift khas. Jadi orang kurang upaya ni adalah apa? Subjek, manakala menggunakan lift khas adalah predikat. Okey, faham? Jelas Okey, jadi kita tengok yang kedua, contoh kedua. Khas, bergerak, memudahkan, OKU, lift. Jadi dia susun lift khas, memudahkan, OKU, bergerak. Lift khas ni adalah subjek, manakala memudahkan, OKU, bergerak adalah predikat. Dia terangkan subjek ni. Maksudnya lift khas ni memudahkan orang kelainan upaya bergerak. Okey, jadi yang B, C dan D awak kena buatlah. Okey, jadi kita bincang dulu. Okey, cikgu sama-sama bincang dengan awak. B ni macam mana kita nak buat. Kita baca dulu dia bagi perkataan apa. Tandas, OKU, di pusat beli belah terdapat. Macam mana kita nak susun ni jadi ayat tunggal yang betul. Yang mana satu subjek. Subjek kena ada kat depan. Subjek terdiri daripada kata nama, kata ganti nama, kata kerja ataupun kata adjektif. Inilah tandas OKU. Okey, tandas OKU ni kita takkan nombor lah. Tandas OKU apa? Terdapat di pusat beli belah. Jadi awak pun tulislah ayat yang betul. Tandas OKU terdapat di pusat beli belah. Okey, tandas OKU ni adalah subjek, manakala terdapat di pusat beli belah adalah predikat. Okey, kita tengok yang kedua. Ada perkataan sangat, selesa, tandas ini OKU. Ni senang je, ada 5 perkataan je. Macam mana nak susun? Yang mana subjek? Betul, tandas OKU ini sangat selesa. Awak tulislah tandas OKU ini sangat selesa. Itu dia ayat tunggal. Okey. Yang mana satu subjek? Ya, tandas OKU subjek. Manakala yang belakang ni, yang menerangkan ni adalah predikat. Okey. Jelas tak? Okey, kalau jelas, kita tengok pula yang seterusnya. Okey. Ada perkataan di dalam, awam, disediakan, kerusi, khas OKU, pengangkutan. Okey, macam mana nak susun? Perkataan mana yang pertama? Ya, ni kerusi khas OKU nombor 1. Kerusi khas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Jadi awak tulislah kerusi khas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Maksudnya ada kerusi khas untuk orang kelainan upaya di dalam pengangkutan awam untuk memudahkan orang OKU naik pengangkutan awam lah. Okey, tengok ayat yang kedua pula. Macam mana nak susun? Kerusi, tiang di hadapan pemegang disediakan. Okey, macam mana? Mana subjek? Betul. Okey, subjeknya adalah tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Maksudnya kat hadapan kerusi tu ada tiang lah untuk pegang. Jadi mudah. Bila naik pengangkutan awam tak mudah jatuh, tak bergoyang. Okey. Jadi tulislah tiang pemegang disediakan
di hadapan kerusi. Okey, dah siap, dah betul. Okey, ni ayat tunggal. Okey, jadi untuk yang D ni, cikgu tinggalkan untuk awak buat sendiri. Okey, awak baca perkataan ni dan awak susun menjadi ayat tunggal yang betul. Okey, cikgu harap awak jelas dengan pelajaran kita hari ni, iaitu ayat tunggal, apa maksudnya dan macam mana awak nak hasilkan ayat tunggal yang betul. Okey, dia awak boleh sambung buat dalam buku tulis pemahaman awal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.